Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu 23 Jun 2021. Untuk tajuk pada hari ini ialah data. Jadi selepas kamu menonton video ini, kamu jawab sahaja buku aktiviti daripada buku surat 147 hingga 154. Selamat menonton dan selamat mencuba buku aktiviti tersebut. Perkara pertama yang kita pelajari dalam tajuk data ialah bagaimana kita mengumpul, mengelas dan menyusun data serta mengenali gundalan. Okey, kalau dilihat dalam gambar yang cikgu tunjukkan, terdapat kumpulan objek dalam bentuk segi empat tepat, segi empat sama, segitiga dan bulatan yang tidak tersusun. Jadi, apa yang kita akan lakukan ialah daripada gambar tersebut, kita merekod bilangan objek tersebut. Sama ada dalam bentuk nombor atau dalam bentuk gundalan. Jadi apabila kita merekod, kita lihat jadual itu betul-betul, kita rekod gundalan untuk objek segi empat tepat dan bilangan dia. Nanti cikgu akan terangkan apa beza gundalan dan juga bilangan. Kedua-duanya adalah untuk merekod bilangan, tapi yang satu dalam bentuk nombor, digit, yang satu lagi lebih kepada visual bentuk garis. Okey, bentuk garis lidi. Okey, inilah dia jawapan setelah kita isi data. Kalau kita lihat ya, bilangan segi empat sama, segi empat tepat 4, segitiga 4, bulatan 5, segi empat sama 6. Jadi bagaimana nak bentuk gundalan tu? Gundalan tu dalam bentuk garis seperti lidi, 5. Jadi 4 mencacang, kemudian satu lidi tu di tengah. Jadi satu kumpulan nilainya adalah 5. Jadi kalau kamu tengok kalau ada 4 bilangannya jadi 4 lidi. Kalau 5 kamu nampak 4 lidi mencacang dan satu lidi menyerong di tengah-tengah. Dan bila lebih macam dalam segi 4 sama tu, dia nilai dia 6. So kamu nampak 5 dan kemudian ada satu lidi. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kali ini contohnya ialah kenderaan-kenderaan untuk ke sekolah. Jadi kalau kita lihat ada bas, berjalan kaki, menaiki motosikal atau basikal. Sama juga seperti contoh yang pertama, jadi kita perlu rekodkan dalam bentuk gundalan ataupun dalam bentuk nombor. Okay, ini adalah jawapan akhir selepas kita merekod data tersebut. Kita lihat bilangan dia 7, untuk bas, jalan kaki 5, menaiki motosikal 4, menaiki basikal 4. Jadi kita lihat ya, bagaimana gundalan itu dibuat. Jadi kalau 5, 2, 5 dan yang bawah tu ada 4 garis dan 4 garis. Jadi cikgu harap kamu faham konsep mengisi data dan juga cara menulis gundalan untuk data tersebut. Okey, kita lihat sekarang pada satu lagi subtajuk untuk data, iaitu perkaitan antara piktograf, carta palang dan carta pai. Okey, kita lihat ya contoh yang cikgu bagi, cikgu ambil daripada buku aktiviti kamu. Tajuknya sama, iaitu sarapan yang digemari. Tetapi data tersebut direkod dalam 3 jenis yang berbeza. Yang pertama dengan menggunakan piktograf. Yang kedua dengan menggunakan palang. Jadi namanya carta palang. Yang ketiga dengan menggunakan carta pai.
Tetapi walaupun berbeza, nilai adalah sama. Sebagai contoh, cikgu merahkan sandwich untuk piktograf, sandwich untuk carta palang dan juga sandwich untuk carta pai. Nilainya adalah sama, iaitu 3. Cikgu ingatkan semula, untuk piktograf, kadang-kadang wakil untuk gambar tersebut bukannya 1. Kadang-kadang wakil untuk gambar tersebut 10 contohnya. Satu gambar nilainya 10 orang. Jadi, kamu kena berhati-hati semasa kamu hendak merekod data dengan menggunakan piktograf. Untuk carta palang, pastikan carta palang tersebut lurus, palangnya lurus dan betul-betul sama baris dengan nilai senggatan tersebut. Sebagai contoh, kalau 3, dia sama dengan senggatan 3 pada paksi bilangan murid. Dan untuk carta pai, pecahan carta tu mestilah betul-betul sama dengan nilai. Sebagai contoh, kalau kita tengok nasi lemak pada carta pai, dia punya pecahan adalah besar. Ini kerana kalau dibandingkan ke semua sarapan tersebut, pecahan untuk nasi lemak adalah yang paling besar. Okey, kita lihat sekarang apa penerangan yang lebih detail tentang carta palang, carta piktograf dan carta pai. Yang pertama, tajuk adalah sama bagi piktograf, carta palang dan carta pai. Tajuknya ialah sarapan yang digemari. Kedua, simbol dalam segitiga dalam piktograf dan satu senggatan dalam carta palang mewakili satu orang. Dan kalau kita lihat, simbol segitiga yang paling sedikit, palang yang paling pendek dan bahagian pai yang paling sedikit ialah bubur nasi. Maksudnya di antara kelima-lima itu, bubur nasi yang paling tidak digemari. Dan seterusnya, sarapan yang paling digemari. Kita tengok pada piktograf, daripada carta palang ataupun carta pai, kita tahu sarapan yang paling digemari ialah nasi lemak. Bahagiannya besar, palangnya paling panjang dan bilangan segitiganya paling banyak. Cikgu harap kamu semua dapat faham tajuk data. So, selamat belajar dan seterusnya apa yang kamu buat selepas habis menonton YouTube ini ialah kamu menjawab soalan data dalam buku aktiviti daripada muka surat 147 hingga 154. Okey, bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.